Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang sangat saya rindui. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur terlebih dahulu, syukur yang sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusof Ishak kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diterima oleh Allah sebagai amal saleh kita yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharapkan keredaannya. Mudah-mudahan Allah sediakan ganjaran yang mulia untuk kita di atas usaha kita ini, ganjaran untuk kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera, senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam rahmat dan kasih sayang Allah, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan saya sampaikan seperti biasa, saya sampaikan terlebih dahulu salam hormat, salam rindu daripada pengerusi dan lembaga pentadbir Masjid Yusof Ishak, pengurus dan para pegawainya, dan ucapan terima kasih mereka di atas segala sokongan, sumbangan yang tuan-tuan dan puan-puan selama ini hulurkan dengan penuh kemurahan kepada pihak masjid. Alhamdulillah, masjid dalam keadaan yang baik, ya. Mudah-mudahan terus dalam pimpinan Allah sampailah saat nanti insya-Allah, mudah-mudahan tak terlalu lama, mudah-mudahan kita mendapat kesempatan sekali lagi untuk bertemu bersama-sama sebagai tetamu-tetamu Allah dalam rumahnya yang mulia ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam kuliah subuh kita ini telah kita nyatakan beberapa bulan yang lalu bahawa kita berhasrat, ya, sebagai matlamat dan objektif kita daripada kuliah subuh kita ini untuk mengenali kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan fokus kita ialah memerhatikan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim yang ada kalimat Quran. Jadi alhamdulillah kita sampai minggu lepas, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian masih ingat lagi, kita telah melihat ayat-ayat di dalam surah Al-Hajj, dan saya nyatakan selesai sudah, ya, surah Al-Hajj untuk kita perkatakan dan kita pelajari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Dan kalau tuan-tuan puan-puan sekalian masih ingat lagi, minggu lepas kita fokus perbincangan kita tentang kalimat Ar-Ruh, ya, dan kita nyatakan bahawa Ar-Ruh itu merupakan salah satu daripada nama-nama Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama ada tuan-tuan terima itu sebagai maklumat yang banyak ke ataupun maklumatnya tak seberapa ke, tapi yang saya harapkan ialah ada barakahnya, terutama kepada diri saya sendiri yang menyampaikan dan kepada semua yang ada mengikuti dan menonton siaran kuliah subuh kita minggu lepas, ya. Mudah-mudahan Al-Quran itu benar-benar hidup dalam diri kita. Mudah-mudahan kitab yang Allah gelarkan juga sebagai Ar-Ruh itu yang meniupkan kesegaran dalam hati kita, meniupkan kita kata kesegaran dalam jiwa kita, kesegaran dalam ilmu kita, kesegaran dalam keseluruhan kehidupan kita, ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kita kehidupan yang penuh bermakna, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat nanti, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita teruskan pemerhatian kita di dalam Al-Quranul Karim, kita minta maaf minggu lepas kita baca surah surah Asy-Syura, ya, bukan surah Al-Hajj, surah Asy-Syura minggu lepas. Jadi insya-Allah hari ini kalau kita perhatikan selepas surah Asy-Syura kita akan bertemu dengan surah Az-Zukhruf pula insya-Allah, ya, surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ini kalau kita lihat berada di dalam juz yang ke-25. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayuh kita siapkan mushaf kita masing-masing untuk kita perhatikan, ya, apakah ayat-ayat dalam surah Az-Zukhruf ini yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala lebih memperkenalkan lagi tentang kitabnya Al-Quran kepada kita, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mula lihat daripada ayat yang pertama minggu ini insya-Allah, ya, surah Az-Zukhruf daripada ayat pertama yang bermula dengan kalimah Hamim.
Nampak tuan-tuan? Baik. InsyaAllah hari ini saya berhasrat untuk mengajak tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama kita melihat surah Zukhruf ini daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-8. InsyaAllah tak banyak, sikit aja. Kalau kita dapat habis 15 minit lah boleh. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaAllah dengan izin Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu 'ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada ayat pertama sampai ayat ke-8 kita baca baru ini, perhatikan, nampak tak ada perkataan Quran dalam mana-mana ayat? Nampak tak tuan-tuan? Kita akan jumpa dalam ayat yang ketiga. Ya, selepas Hamim, ayat kedua wal kitabil mubin, ayat ketiga kita jumpa inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, ya, la'allakum ta'qilun. Nampak tuan-tuan? Kita jumpa perkataan Quran kat situ. Alah ustaz, daripada berapa bulan lepas sampai sekarang asyik berulang-ulang jumpa kalimat Qur'anan Arabiyyan, Qur'anan Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab. Penatlah ustaz, balik-balik jumpa lagi ayat yang sama, takkan nak ulang balik, kita nak dengar benda baru. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah bunyinya sama, Qur'anan Arabiyyan. Kalau kita huraikan kalimat Qur'anan Arabiyyan di sini pun tak jauh beza daripada yang pernah kita jumpa ayat-ayat mengandungi Qur'anan Arabiyyan. Tetapi kalau tuan-tuan puan-puan sekalian perasan, dalam pertemuan-pertemuan kuliah kita yang lalu, bila kita lihat satu ayat yang ada perkataan Quran, kita tidak hanya memahami hanya dengan ayat itu sahaja. Kita juga perhatikan beberapa ayat sebelumnya, beberapa ayat selepasnya. Sebab sebagai sebuah package, kumpulan ayat-ayat ini saling jelas menjelaskan, kukuh mengukuhkan untuk memberi huraian yang lebih lengkap, yang lebih indah tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga pada hari ini. Sebab itu saya baca daripada ayat pertama, bukan kita terus lompat ayat ketiga. Dan sebab itu juga pada hari ini, pada subuh ini kita baca sampai ayat ke-8. Bukan ayat ketiga tok-tok saja tak, ya, walaupun perkataan Quran ada dalam ayat yang ketiga. Jadi kita kata kita jumpa lagi dalam ayat ini. Sekarang kita baca surah Zukhruf, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baca surah Al-Zukhruf. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ketiga, kita jumpa perkataan Qur'anan Arabiyyan. Kan? Jumpa lagi Quran di dalam bahasa Arab. Baik, ini fokus kita, tapi kita lihat daripada ayat pertama insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama. Ayat pertama, Allah mulakan dengan kalimat Hamim. Itu macam kita jumpa dalam ayat-ayat dan surah-surah sebelum ini, ada pangkal-pangkal surah mula dengan huruf-huruf yang seperti ini. Kita kata kita serahkan pengetahuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita sedar sebagai ilmu yang tidak seberapa banyak. Apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat sedikit. Itu menyedarkan kita betapa agung, luas dan besarnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat seperti ini dalam masa kita mengatakan Allah sahaja yang mengetahui sebenarnya ayat ini, kita mengakui bahawa banyak perkara yang kita tidak tahu, rahsia alam, rahsia kejadian, malah rahsia diri kita, Allah sahaja yang maha mengetahui. Dan itu insya-Allah mendorong kita untuk sedikit
tidak ada sedikit pun perasaan megah, bongkak, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita ayat yang kedua. Firman Allah, wal kitabil mubin, demi Alkitab. Macam mana Ustaz kita nak tahu lepas wa ni? Kadang-kadang wa saya belajar bahasa Arab, wa maknanya dan. Tapi kenapa pula kadang-kadang wa boleh tahu dia makna demi? Ini kena belajar bahasa Arab lah. Kalau orang tahu bahasa Arab, dia tahu macam mana nak camkan, macam mana nak pastikan. Sebab kalau dia sumpah, waw itu makna demi, perkataan selepasnya kalau dia itu singular ataupun perkataan untuk satu, ya, bukan perkataan jamak ataupun perkataan banyak. Kalau untuk satu dia baris bawah. Contoh di sini wal kitabil mubin, ya. Hamim. Ha mim. Ini ayat yang pertama, kan? Kemudian wal kitabil mubin. Kalau lepas waw ini, Alkitab ni singular, satu kitab. Kalau banyak namanya kutub. Ya. Bila dia berbaris bawah, itu besar kemungkinan waw ini adalah makna waw demi, waw sumpah. Macam wal asri, ya kan? Demi masa. Contoh juga wasyamsi. Bila dia baris bawah, besar kemungkinan, bukan 100%. Tapi besar kemungkinan maknanya demi. Kalau lepas waw ini, kalau dia perkataan yang singular satu, dalam bahasa Arab disebut sebagai mufrad, kalau dia boleh baris depan, itu confirm bukan sumpah. Waw ini bukan sumpah. Kalau dia baris atas, confirm ini bukan sumpah. Atau kalau baris bawah, besar kemungkinan dia sumpah. Tengok sebelum dia ada tak ayat yang lain, ya. Jadi Ustaz, kadang-kadang begitu, kadang begini, macam nak tahu. Itulah kelebihan orang yang mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quranul Karim. Kenapa? Sebab Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabian, ya. Baik, hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang mubin. Saya tak pasti dalam terjemahan tuan-tuan puan-puan tafsiran bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris diterjemahkan apa makna al-mubin. Demi Alkitab. Alkitab ni maknanya Al-Quran lah. Ya kan? Sebab kita berbincang tentang Al-Quran. Hamim, demi kitab, iaitu Al-Quran, kitab yang Al-Mubin. Al-Mubin mungkin, kalau tak silap saya, sebahagian kitab terjemah, dia tulis, demi kitab yang nyata. Yang Al-Mubin, sebahagian terjemah mengatakan yang nyata. Ya, yang jelas, yang terang. Ini semua sama makna, kan? Yang nyata, yang jelas, yang terang, a clear book, ya kan? Baik. Jadi kalau itu maknanya bermaksud Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kitab yang diturunkannya, iaitu Al-Quranul Karim. Quran ini sifatnya apa? Sifatnya jelas. Dia tidak samar-samar. Macam kita kata kemarin, dia bukan macam syair. Syair itu kalau ayat-ayat syair susah kita nak faham. Kadang-kadang berbelit-belit pasal nak kenakan dia punya keseimbangan bunyinya. Kadang-kadang nak kenakan dengan rima hujungnya, rima maknanya rhyme dia, ya kan? Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran tidak begitu. Dia mudah untuk difahami, dia nyata, dia jelas. Kalau ada yang sulit, yang susah pun dengan dihuraikan sedikit, diberikan perhatian pada tafsirnya, dihuraikan oleh hadis-hadis Nabi SAW, jelas dah maknanya. Tak ada masalah. Sebab dia bukan kitab yang penuh dengan, kita kata, misteri yang membingungkan kita. Kalau ada misteri yang kita kata yang mendatangkan keinsafan pada kita, ya. Kemudian, tetapi kalau kita lihat dari segi asal bahasa Arab, ya, mubin ini dia bukan setakat yang nyata. Ya, malah lebih tepat lagi, dia itu bukan setakat terang, ya, yang ternyata ataupun yang terang. Tetapi dia juga adalah kitab yang memberikan keterangan. Memberi keterangan, ya, yang memberi penjelasan. Ada beza tak, tuan-tuan? Sesuatu itu terang dengan sesuatu itu menerangkan. Sesuatu itu jelas dengan sesuatu itu menjelaskan. Ada beza tak? Ada kan? Bila kita kata this, when I read this book, I find it to be very clear.
Maknanya senang kita baca, kita faham. Tapi kalau kita kata, I read this book and I find that this book give clarity. Know that? They give clarity, they clarifies. Ya kan? Itu memberikan keterangan. Jadi Al-Quran ini dia menjelaskan, dia bukan satu kitab kita baca, kita faham tak, tapi dia memberikan penjelasan. Dia menghuraikan tentang Tuhan, dia menghuraikan tentang erti kehidupan, dia memberikan penjelasan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, ya kan? Dia memberikan penerangan tentang kehidupan lepas mati, alam akhirat, hari pembalasan, dia menerangkan tentang syurga, tentang neraka. Quran ni bukan setakat kita baca senang nak faham, tapi dia memberikan kefahaman. Yang namanya manusia yang baik itu ciri-cirinya bagaimana. Orang kalau yang akan mendapat laknat daripada Allah, sifatnya macam mana. Itu dihuraikan. Ya? Jadi Al-Quran itu, kata Allah, merupakan Al-Kitab Al-Mubin. Demi Al-Quran, demi satu kitab yang merupakan kitab yang nyata dan dia memberikan penjelasan. Dia menghuraikan, dia memberikan keterangan. Ya? A clear book that also clarifies. Nampak tak? Ya. Baik. Jelas? Baik. Kita simpan ni dulu ya, kita simpan ni dulu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga baru kita jumpa. Inna ja'alnahu, sesungguhnya kami jadikan, saya buat garislah cetak. Ya. Saya tulis ayat ketiga dulu pasal kita cakap daripada awal tadi kita jumpa perkataan Quranan Arabian ya. Ini ayat pertama, ini ayat kedua ya. Baik. Kemudian dalam ayat yang ketiga firman Allah, inna ja'alnahu Quranan Arabian. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu Quran yang berbahasa Arab. Bacaan dalam bahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu itu apa tuan-tuan? Ya, kalau kita lihat, saya yang tulis ni saya pun tak perasan. Tak ada tempat saya tak susun betul. Baik, surah Zukhruf ya, selesai. Quranan Arabian, kami jadikan kitab ini sebagai Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Nampak tuan-tuan? Ya? Quran ataupun bacaan Arabian berbahasa Arab la'allakum, supaya kamu ta'qilun. Cuba tuan-tuan puan-puan semua semak apa makna ta'qilun dalam ayat tu. Apa terjemahan yang diberikan pada kita semua? Ta'qilun, supaya kamu ta'qilun, dikata supaya kamu faham. Betul tak? Saya rasalah kebanyakan terjemahan tulis makna ta'qilun itu kamu faham. So that you understand. Ya, so that you comprehend. Ya kan? La'allakum ta'qilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran ini bahasa Arab supaya kamu faham. Supaya kamu faham. Jadi di sini kalau kita lihat, kitab itu nyata. Nampak tak? Dan dia berikan penjelasan, dia huraikan. Ya? Kerana itu, walaupun dia bahasa Arab, kalau lihat ya, kalau yang baca Quran ni orang Arab, Allah kata, kerana dia turun bahasa Arab dan bahasa kamu sendiri, maka kamu senang dapat penjelasannya, supaya akhirnya kamu faham. Persoalan macam pernah kita berikan kemarin, itu kalau yang baca Quran ni orang Arab, Ustaz, memang bahasa dia. Tapi kita bukan orang Arab. Ya, kita tak semua kita tak ramai pun belajar bahasa Arab. Jadi macam tak kenalah ayat ni untuk kita. Dahlah jangan pakai Quran lah, ya kan? Begitukah fikiran kita? Mungkin timbul dalam fikiran kita, Quran itu bahasa Arab, aku bukan bahasa Arab. Ya, jadi yang namanya Quran itu terang, nyata dan memberikan penjelasan. Aku baca aku tak faham pun, tak jelas. Nak kata terang macam mana Quran itu? Ya kan? La'allakum ta'qilun, supaya kamu faham. Tak faham pun baca ayat Quran bahasa Arab ni. Macam mana kita nak huraikan, nak kenakan dengan diri kita? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh maknakan Quranan Arabian. Kalau kepada orang Arab maksudnya begini. Inilah kitab yang jelas dan berikan penjelasan
dalam bahasa Arab yang memang bahasa kamu supaya kamu faham. Settle. Tapi kalau kita kenakan ayat ni untuk kita yang bukan bahasa Arab, maknanya begini. Hamim, demi kitab yang Allah turunkan, kitab Quran yang terang makna dan isinya, pengajaran dan panduannya, dia menjelaskan apa yang kamu perlu untuk kehidupan kamu, walaupun dalam bahasa Arab bukan bahasa kamu. Tapi Allah kata, mudah-mudahan kamu dapat faham. Bila Allah kata mudah-mudahan, Allah tahu kita boleh faham. Sebab itu, bila kita ini sepanjang zaman, daripada dulu, bila Islam itu berkembang, Islam itu disampaikan oleh sahabat Nabi ke tempat-tempat di luar tanah Arab, berkembang sampailah masyarakat bukan bahasa Arab menerima Islam, kita lihat sampai sekarang, tak ada masalah kita umat Islam untuk memahami agama Allah. Walaupun kali pertama kita baca direct Quran bukan bahasa kita, kita tak faham maknanya, tapi bila dihuraikan sedikit saja kita sudah boleh faham. Ya kan? Yang penting ialah apa maksud di sebalik ayat itu. Kita perlukan seorang untuk terjemahkan, kita perlukan seorang untuk memberikan huraian, dah kita akan dapat keterangannya, kita akan dapat penjelasannya. Ya, sebab kadang-kadang tuan-tuan ya, penulisan manusia ini jangan katakan dalam bahasa yang asing daripada bahasa kita. Kadang-kadang kita baca sesuatu penulisan dalam bahasa kita sendiri, terlalulah kita kata berbunga, terlalu berbelit kata orang tu ya, terlalu misterius. Sampaikan kita baca, kita tak boleh faham. Tapi Quran bukan seperti itu. Walaupun bahasa Arab, yang kita baca kita bukan orang Arab. Tetapi kitab ini terang sebenarnya. Ya kan? Cari terjemahan, dengar orang huraikan sedikit, kita baca penjelasannya, kita akan dapat faham. La'allakum ta'qilun. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ta'qilun. Tuan-tuan lihat. Bahasa Arab kalau faham, kita Melayu cakap faham, bahasa Arab pun faham juga. Faham, dalam bahasa Arab pun fahima. Faham. Faham tu asal bahasa Arab. Kalaulah daripada fahima nak jadikan perkataan kata kerja, kita ataupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja mengatakan tafhamun. Nampak tak? Saya ulang lagi sekali. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kitab itu kitab yang nyata, terang, berikan huraian. Ya kan? Walaupun bahasa Arab, tapi boleh dapat keterangannya, mudah-mudahan kamu faham. Ta'qilun, mudah-mudahan kamu faham. Bahasa Arab, faham, itu ada perkataan fahima. Faham, senang. Ya, kalau Allah gunakan la'allakum tafhamun, lebih direct, lebih langsung maknanya, senang kita faham. Ya, kalau Allah gunakan la'allakum tafhamun, senang, mudah-mudahan kamu tafhamun, faham. Tapi Allah gunakan perkataan ta'qilun. Allah gunakan perkataan ta'qilun, ya. Allah tak gunakan tafhamun. Allah ganti dengan perkataan ta'qilun. Ta'qilun ini asalnya ialah daripada ain, qaf dengan lam. Kalau tafhamun asal daripada faha dengan mim. Faham. Ta'qilun asal daripada ain, qaf, lam. Cuba tuan-tuan, bunyinya macam mana? Ada tak? Kalau fahima, bahasa Melayunya faham. Kalau ain, qaf, lam, bahasa Melayunya apa agak-agak? Cuba bunyikan. Janganlah jadi macam cerita P. Ramlee pula, ya. Pusing, tak ada bunyi, tak ada sound. Ya kan? Ain, qaf, lam. Nah, daripada asal perkataan akal. Orang Melayu kata akal. Mind, brain. Ya kan? Allah gunakan perkataan ta'qilun yang asalnya daripada akal untuk membawa maksud faham. Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu faham. Tapi ambil perkataan akal. Kenapa tuan-tuan? Ini indahnya bahasa Al-Quran. Sebab itu kita kata Quran ini satu kitab yang jelas dan menjelaskan. Dengan gunakan perkataan ini, boleh membawa maksud yang lebih luas. Kalau setakat Allah kata tafhamun senang. Tapi Allah gunakan ta'qilun, ada signifikannya. Ada keistimewaan maknanya. Apa dia? Dua makna tuan-tuan. Antara faham dengan akal. Nampak tak? Jadi kalau kita nak buat dia punya graf begini, kita nak buat dia punya mana tu? Okeylah, sini nampak boleh insya-Allah ya. Baik.
Allah turunkan Quran ya supaya kamu supaya kamu faham, ya kan? Tapi perkataan faham Allah gunakan akal. Maknanya yang diharapkan daripada kita bukan sekadar bila baca Quran, kita faham ayatnya dah, tak. Bukan setakat itu. Allah hendak kita baca Quran, kita faham makna yang kita baca dan akhirnya dia menjadikan kita orang yang berakal. Berakal. Tahu berakal tak? Orang yang mampu gunakan pemikiran. Orang yang mahu berfikir. Bukan setakat kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dah faham dah. Oh, maknanya kita mula dengan sebut nama Allah. Allah tu pengasih, faham. Allah penyayang, faham. Bukan setakat itu. Tapi nak mendorong kita daripada faham ayat itu jadi orang yang berakal. Kemudian selepas itu, setiap pekerjaan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita fikirkan. Nampak? Apa maksudnya? Apa kepentingannya? Apa kesannya? Apa kelebihannya? Apa bezanya kalau aku buat kerja tak baca Bismillah dengan aku buat kerja baca Bismillah? Apa yang aku dapat balasannya? Ya? Apa ruginya agak kalau kita buat kerja kita tak baca Bismillah? Nampak tuan-tuan? There are a set of following questions yang perlu kita fikirkan. Jadi Quran ini bila kita baca, nak baca ayatnya perlukan kita kata pemerhatian, kena alert, ya kan? Sebab bacanya ada hukum tajwidnya, ya, panjang pendek tak boleh baca sembarang, ya kan? Bila dah baca, Allah suruh kita faham maknanya. Baca faham. Alhamdulillah, kena berfikir juga. Tapi Allah hendak lepas itu kita jadi orang yang berakal, terus berfikir. So what's next? So what? So what? Nampak tuan-tuan? Bila kita baca ayat ni, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu faham. Okey, dah faham sudah. Cari makna sebalik itu. Apa pengertiannya lebih luas? Apa pengetahuannya lebih mendalam? Nampak tuan-tuan? Sebab itu Allah gunakan perkataan ta'qilun yang asalnya daripada akal untuk membawa maksud faham. Okey. Jelas? Kedua. Kalau kita terbalikkan antara faham dengan berakal. Nampak tuan-tuan? Saya di sinilah ya. Kalau kita terbalikkan, masih dalam frame insya-Allah ya, masih dalam gambar ya insya-Allah. Quran itu untuk kita faham. Ya kan? Tujuannya untuk kamu faham. Tapi Allah gunakan perkataan ta'qilun membawa maksud apa? Untuk kamu faham Quran ini, kena gunakan akal lah. Gunakan akal. Jangan main faham-faham gitu telan dia orang cakap apa kita terima. Tak. Gunakan akal. Untuk faham. Ya kan? Jadi kita walaupun Quran itu bukan bahasa kita. Kita orang Melayu katalah. Quran turun bahasa Arab. Jangan terus kita switch off kata, alah bukan bahasa aku, baca pun tak faham, tak payahlah sibuk-sibuk dengan Quran bukan bahasa aku. Jangan tuan-tuan. Allah kata Quran tu kita boleh faham. Quran tu kitab yang jelas. Dia menghuraikan. Cuma oleh kerana bukan bahasa kita, pakai akal sikitlah, gunakan, cari orang boleh terjemahkan, cari buku, ya kan? Kita belajar bahasa Arab lebih kurang asas-asasnya, ya kan? Sekurang-kurangnya ada perkataan-perkataan yang biasa dalam Quran tu yang mudah kita faham, kita ingat, ya kan? Jadi jangan nak menadah gitu je, ya. Dapat Quran, aku nak terus faham senang, jangan. Gunakan akal kita untuk memahami. Maknanya belajar, fikir, dengar, baca. InsyaAllah kita akan faham. Quran itu dah faham, jangan berhenti. Jadikan diri kita lepas faham Quran, cari lagi, faham, belajar lagi, luaskan lagi pengetahuan supaya kita jadi orang yang berakal. Nampak tuan-tuan? Berakal dengan mengakal ada beza tak? Biar jadi orang Islam, umat Al-Quran ini umat yang berakal. Jangan jadi umat mengakal. Umat mengakal maknanya apa? Pandai-pandai fikir bukan-bukan. Ya, benda tak logik, tak masuk, kita kata tak masuk akal kita, itu yang kita jadikan pegangan. Jangan. Ya, gunakan akal supaya kita faham, dan Quran bila kita faham terus untuk berfikir, terus berfikir.
jadilah umat Islam itu yang bijak, yang cerdik, ya. Baik. Nampak tu tuan-tuan? Dapat tu. Ya, ciri Al-Quran daripada ayat, walaupun Quran dan Arabian kita dah baca banyak kali dah. Ya, baik. Berhenti dulu. Boleh? Okey. Atau kena edit sikit tadi, saya ambil nafas sikit. Okey. Baik tuan-tuan. Sekarang kita pindah kepada ayat yang ketiga. Subhanallah. Allah dah kata Quran itu kitabnya jelas. Dan dia berikan penghuraian lagi kepada apa yang kita perlu fahami. Ya, walaupun bahasa Arab kita bukan orang Arab, walaupun bahasa Arab, tetapi mudah-mudahan Allah kata mudah-mudahan boleh kita faham. La'allakum ta'qilun. Alhamdulillah. Ayat yang keempat firman Allah, wa innahu fi ummil kitab. Dan sesungguhnya Al-Quran itu terletak di ummil kitab. Ummil kitab maknanya apa? Ibu lah kan? Mak, ibu. Kalau ummil kitab maknanya ibu kitab. Ibu kitab maknanya apa ya? Mother book. Mother book maknanya kitab induk. Kitab yang paling utama. Jadi kata Allah sesungguhnya Al-Quran itu berada dalam kitab yang induk. Kitab ibu. Ya? Fi ummil kitab. Ladaina di sisi kami maknanya di sisi Allah la'aliyun, sifatnya sangat tinggi, kemudian hakimun, penuh dengan kebijaksanaan. Ini saya boleh padam dah ya, boleh insya-Allah ya. Nah, ayat berikutnya sangat menarik tuan-tuan dan puan sekalian. Dia menambahkan lagi pengenalan kita terhadap kitab Al-Quran. Ya, pengenalan kita tentang kitab Al-Quran. Baik. Ini dah selesai. Kita ambil ruang lebih sikit sini. Nah. Kita pecah-pecahkan ayat ini. Kata Allah, sesungguhnya wa innahu, sesungguhnya Quran itu ya, fi ummil kitab, ada dalam kitab ibu, ya. Quran ini ada dalam ummil kitab. Ummil kitab ataupun kitab ibu kitab. Apa dah ibu kitab ni? Ya. Ataupun kita kata kitab induk. Kitab induk. Apa maknanya? Inilah yang diterangkan oleh para ulama, bermaksud itulah dia Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Ya, Quran itu berada dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni apa tuan-tuan dan puan sekalian ya? Selalu kita dengar. Lauh Mahfuz ialah sesuatu yang Allah sebut dalam Al-Quran di antara makhluk-makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah, yang merupakan tempat tercatatnya segala ilmu dan ketentuan Allah untuk makhluk-makhluknya. Ya. Dia bagaimana rupanya, apa hakikatnya, di mana tempatnya, kalau ada pun tempat, besarnya, saiznya, yang jaga siapa, bagaimana keadaannya, ini semua perkara yang tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tak tahu. Ini di antara perkara-perkara yang kita sebut sebagai ghaibiyat. Benda-benda yang Allah sebut, tapi banyak misterinya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Yang diberitahukan kepada kita ialah bahawa dalam Lauh Mahfuz inilah Allah tulis, Allah catat segala yang Allah tentukan, yang Allah ketahui tentang kita ini sebagai makhluk Allah. Alam ini, bumi, langit, apa saja Allah jadikan. Ilmu yang Allah letak tentang itu ada dalam Lauh Mahfuz. Ya, termasuklah bila kita kata kita bagi diri kita sendiri ya, sebagai individu manusia, kita ada, Allah tentukan rezeki kita. Ya kan? Allah tentukan bila lahir kita. Allah tentukan siapa mak bapak kita. Allah tentukan macam mana rezeki hidup kita. Allah tentukan ajal maut kita. Ya kan? Allah tentukan sekian hari bulan di tempat sekian pada waktu sekian apa yang berlaku pada kita. Ya kan? Allah tentukan sama ada selepas peristiwa ini bila kita buat begini kita jadi bahagia ke kita jadi menderita. Allah yang tentukan. Ya. Segala ketentuan itu qada dan qadar Allah catat terlebih dahulu di Lauh Mahfuz. Barulah kemudian sedikit demi sedikit
diserahkan kepada malaikat untuk jalankan tugas mereka. Jadi malaikat hujan sebagai contoh, Allah dah tentukan dalam Lauh Mahfuz. Ya. Di negeri ini, bandar ini, katalah kalau di Woodlands pada hari Sabtu ini jam 9 pagi hujan turun lebat ke hujan tak lebat ke tak turun hujan untuk seminggu. Yang buat kerja siapa? Malaikat yang bawa hujan tadi. Tapi berdasarkan siapa? Berdasarkan perintah Allah. Perintah Allah itu tercatat ketentuannya dalam Lauh Mahfuz. Nampak tuan-tuan? Maka dalam ayat yang keempat kita baca dalam surah Zukhruf menggambarkan bahawa rupa-rupanya Al-Quran itu juga Allah letakkan asalnya dalam Al-Lauh Mahfuz. Dalam Lauh Mahfuz. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Persoalan, Ustaz, Quran kan turunnya sikit-sikit. Bila berlaku peristiwa ini, Malaikat Jibril datang turunkan beberapa ayat pada Nabi. Pagi ada ayat kadang-kadang diturunkan waktu pagi. Kadang-kadang ada ayat turun 11 siang. Kadang-kadang ada ayat tengah malam. Kadang-kadang ada ayat turun Nabi kat rumah. Kadang-kadang ayat turun Nabi kat masjid. Kadang-kadang ayat turun Nabi tengah dalam peperangan. Ya kan? Lebih kurang 23 tahun. Lah, kenapa Allah kata Quran itu Allah turunkan dalam Lailatul Qadar satu malam? Itu kan diterangkan oleh para ulama. Yang turun pada malam Lailatul Qadar, hakikatnya ialah Quran itu ada dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Mahfuz ya, Lauh Mahfuz. Dalamnya ada Quran. Ya, sebab itu kata Allah tadi, wa innahu fi ummil kitab. Sesungguhnya Quran itu dalam ibu kitab, maksudnya dalam Lauh Mahfuz. Di tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, Quran ini Allah turunkan ke satu tempat namanya Sama'ud Dunya. Langit dunia. Ini yang Lailatul Qadar. Ini Quran dalam Lauh Mahfuz. Allah dah firmankan, dah catat, semua dah ada. Turun pada malam Lailatul Qadar, turun semua sekali ke Sama'id Dunya ataupun langit dunia. Langit dunia maknanya tempat yang langit itu yang paling hampir dengan dunia. Sebab kita tahu langit itu ada lapisan-lapisan kan? Ya, sab'a samawatin tibaqa kata Allah. Allah sendiri mengatakan langit itu ada 7 lapis. Oh Ustaz, 7 lapis macam kuih lapis ke semua sama gitu? Wallahu alam. Kita jangan kata lapisan kedua macam mana, lapisan ketiga macam. Lapisan yang pertama kita nampak dengan mata kita ni warna biru ni, lepas daripada awan pun kita tak tahu hakikatnya. Ya, apa substance langit ni kita tak tahu. Dia air ke? Ya, dia batu ke? Dia cermin ke? Tak pernah kita sampai. Itulah langit dunia. Ya, daripada Lauh Mahfuz yang begitu tinggi, Allah turunkan pada langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lepas itu barulah turun sedikit demi sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dunia. Okey? Jadi Quran itu berada di Lauh Mahfuz. Nah, Allah kata gini. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina, sesungguhnya Quran itu berada dalam Lauh Mahfuz, kitab induk di sisi kami, la aliyun hakim. Quran itu ali, ali maknanya sangat tinggi. Hakim sangat penuh dengan kebijaksanaan. Nampak tuan-tuan? Quran ini dia dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini di sisi Allah, ladaina, sisi Allah. Quran ini dalam Lauh Mahfuz kata Allah dia dua. Dia sangat tinggi. Quran ini ya, Quran ini sangat tinggi. Maknanya mulia. Okey? Kemudian Quran ini juga penuh dengan hikmah, hakim. Penuh dengan ilmu, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan susunan yang indah. Quran. Ya, di mana? Di Lauh Mahfuz. Nampak tuan-tuan? Wa innahu, dan sesungguhnya Quran itu fi ummil kitab berada dalam Lauh Mahfuz, ladaina di sisi Allah, la aliyun. Quran itu sangat tinggi, maknanya sangat mulia. Quran itu penuh dengan hikmah. Maknanya apa tuan-tuan?
dalam Lauh Mahfuz ada banyak macam-macam catatan Allah, macam-macam. Catatan tentang rezeki manusia, ya, hidup manusia, qada dan qadar. Bukan manusia saja, binatang, haiwan, makhluk, ya. Bila orang tanam benih pokok ini, sama ada pokok itu tumbuh ke tak tumbuh, siapa yang tentukan? Allah. Tumbuhnya subur tak subur, Allah yang tentukan. Kalau tanam benih durian, akhirnya duriannya jadi subur, buahnya sedap-sedap ke ataupun buahnya rosak semua, Allah yang tentukan. Ilmu tu kat mana? Asalnya di Lauh Mahfuz. Nanti bila sampai masanya, Allah kasih pada malaikat, malaikat yang jalankan ikut apa yang ditentukan oleh Allah, ya. Jadi banyak-banyak isi dalam Quran ni, banyak-banyak isi. Bukan dalam Quran, dalam Lauh Mahfuz, banyak-banyak isi yang tinggi, yang mulia. Antara segala catatan itu semua ialah Al-Quranul Karim. Nampak tuan-tuan? Quran itu dalam Lauh Mahfuz, Quran itu tempatnya tinggi. Quran itu penuh dengan hikmah, kebijaksanaan dan keindahan. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita lihat, subhanallah, ini satu lagi ciri, ya, penerangan, pengenalan tentang Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita dapat memahami, kita dapat mengenali, subhanallah. Ini yang aku pegang ni, yang sampai kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sebarang kitab. Sebab itu adabnya nak pegang, nak sentuh mesti dalam keadaan suci. Orang kalau tengah hadas besar tak boleh pegang Quran. Mesti ada wudu. Sama ada yang kata berwudu untuk sentuh mushaf itu wajib ke ataupun sunat, itu ada khilaf, tapi pokoknya dalam keadaan yang bersih. Ya kan? Dibaca ada pahala, rupa-rupanya kita gambarkan. Rupa-rupanya Quran ini mulia bukan setakat di dunia. Sebelum turun ke dunia, ketika berada di Lauh Mahfuz itu, dalam Lauh Mahfuz dia tu tempatnya mulia. Nampak tuan-tuan? Quran dalam Lauh Mahfuz tu tinggi darjatnya. Padahal Lauh Mahfuz tu tinggi dah. Di sisi Allah, ladaina, Lauh Mahfuz di sisi Allah. Dalam Lauh Mahfuz Quran tu tempatnya tinggi. Nampak tuan-tuan? Allah. Jadi bila kita pegang dengan penuh rasa kerendahan, kita baca Quran dengan penuh rasa pengagungan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca tu seolah-olah kita sepatutnya didik hati kita, rasa gementar hati kita, terusik jiwa kita, tersentuh hati kita sepatutnya. Bila kita baca, kita dapat rasakan Allah berbicara kepada kita dan itu adalah Rabbul Alamin, bukan orang sebarang. Tidak. Subhanallah. Kita kadang-kadang kita tak perasan mulianya kitab Allah ni. Allah kadang-kadang kita ambil sambil lewa, kita tak hormat. Kadang-kadang orang letak Quran sebarang pun rasa tak bersalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah. Saya teringat kalau saya dulu masa duduk kampung di Pasir Panjang, ya, arwah abah dengan mak saya kalau nak pergi belajar ngaji tiap-tiap maghrib, ya, pergi belajar ngaji dengan waktu itu tuan guru saya almarhum Pak Haji Latif di Masjid Ahmad, ya kan. Mak abah selalu pesan, bila bawa Quran jangan bawa sebarang. Jangan macam bawa apa ikan daripada pasar, tidak, bawa letak kat dada katanya. Kemudian Quran tu letak dalam beg, tertutup, biar sempurna, hujan tak basah, tak kena kotoran. Bila bawa begini saya diajar, bawa begini. Ya, antara yang dilarang jangan kepit bawa ketiak, kata dia. Allah, waktu tu kita budak-budak bukan kita faham sangat. Tapi semakin kita ini insya-Allah, ya, semakin lama kita berada dalam hidayah dan pimpinan Allah, kita dapat rasakan. Hari ini saya harap bila kita baca ayat ini, lebih lagi meningkat rasa pengagungan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kitab sebarang kitab. Ini bukan kitab malaikat turun sampai kat dunia jumpa dengan Nabi, baru malaikat nak fikir apa yang aku nak sampaikan, tak. Ini dah tercatat, bukan setakat letaknya di sama'i dunia, langit dunia, tapi lepas daripada 7 lapisan langit, berada dalam Lauh Mahfuz, tuan-tuan. Lauh Mahfuz itu di sisi Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana dalam Lauh Mahfuz itu Quran tempatnya tinggi. Subhanallah. Jadi rugi sangat manusia kalau Allah kasih kepada kita sesuatu yang begitu tinggi dan mulia kedudukan dan darjatnya, kita pilih pula untuk tak pandang, kita ambil benda lain yang darjatnya jauh lebih rendah, hina pada pandangan Allah. Kita tak sedar, kita ingat itulah yang istimewa. Padahal yang istimewa inilah yang diberikan oleh Allah. Jadi kita bayangkan tuan-tuan sekalian, ya Allah, Quran, kitab yang begitu mulia, begitu tinggi, sebenarnya bila kita pegang, insya-Allah kita harapkan dan kita yakin darjat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dunia,
Dalam bahasa Arab, pernah saya terangkan, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bahasa Arab, dunia ada dua makna. Dunia itu ialah tempat yang paling dekat. Dunia itu juga dari segi bahasa tempat yang paling rendah. Ya, daripada adna, dunia. Adna dunia maknanya dua. Dia yang paling dekat dengan kita dan dia yang paling rendah untuk kita. Kenapa dunia paling dekat? Pasal itu tempat tinggal kita sekarang. Akhirat belum lagi. Ya, akhirat belum lagi. Yang dekat dengan kita sekarang dunia lah. Tetapi dunia itu tempat kita pijak, tuan-tuan. Tempat kita tinggal, Allah izinkan kita berada di sini sementara waktu, bukan untuk kita agungkan, kita sampai sibuk terkejar-kejar dunia, bermimpi-mimpikan dunia, mabuk dan gila dunia. Tak. Dunia ini rendah. Ya kan? Sebab itu namanya dunia. Ya, yang paling dekat, yang paling rendah. Kita bayangkan, tuan-tuan, ya. Ada namanya sama, ya kan? Ada namanya sama. Sama. Apa makna sama tadi? Langit. Ya. Dunia yang paling rendah. Bahasa Arab kalau namanya sama, anything that is high up there is called the sky. Sama. Ya. Kadang-kadang dalam istilah bahasa Arab sebagai orang kata bumbung rumah tu kadang-kadang boleh dinamakan sebagai sama. Sama al-bait. Ya, langit rumah. Mana rumah ada langit, ustaz? Langit rumah maknanya bumbung pasal dia bahagian paling atas, ya. Jadi sama itu satu yang tinggi, yang paling tinggi atas dunia. Ada sama. Tapi sama ni ada sama langit dunia, sama yang paling dekat dengan dunia. Yang paling dekat dengan dunia pun kita tak sampai-sampai. Tak tahu kita boleh sampai ke tidak sama dunia ini, langit dunia. Ada 7, tuan-tuan. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Setiap satu ni jaraknya kita tak tahu. Agaknya antara yang pertama dengan kedua ni jauh lebih daripada yang pertama dengan dunia. Mungkin kita tak tahu. Kemudian ada namanya Lauh Mahfuz. Di sisi Allah, lepas langit 7, tingginya. Dalam Lauh Mahfuz itulah adanya Quran. Dalam Lauh Mahfuz adanya Quran. Itu pun kita tak tahu besar mana Lauh Mahfuz. Dalam Lauh Mahfuz Quran tu yang tinggi. Dia tinggi dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz lebih tinggi daripada langit. Langit ada 7 lapis sampai yang paling rendah. Paling rendah namanya Sama'ud Dunia. Tu pun kita nampak tak sampai-sampai kita nak capai. Sebab kita berada di dunia. Tuan-tuan, kita yang ada dalam bumi ini, dalam dunia ini, besar mana kita? Besar mana kita? Besar mana kita? Kita banding dengan dunia kita tak nampak, tuan. A little dot pun tak nampak. Bandingkan kita dengan sistem yang berada di bawah naungan langit yang pertama. Mana kita? Tak nampak. Bandingkan dengan langit kedua sampai langit ketujuh. Jadi Allah berikan Quran di tempat yang paling mulia. Untuk siapa, tuan-tuan? Bukan untuk haiwan namanya lembu, kambing, kucing, anjing. Tak. Allah turunkan Quran bukan untuk gunung, untuk laut. Tidak. Allah kasih hadiah yang begitu indah, begitu mulia, begitu tinggi darjatnya. Allah beri pada siapa, tuan-tuan? Pada kita sebagai manusia. Kenapa? Sebab cinta dan kasihnya Allah kepada kita. Begitu tinggi nilai Quran Allah kasih pada kita ni, yang halus, yang kecil, tak nampak, yang lemah, yang rendah ini. Kita tak umpamakan. Kita tak nampak kemuliaannya. Kita tak rasa keistimewaannya. Kita anggap dia remeh, tak berharga. Kita rasakan tiada peranan dalam kehidupan kita di dunia. Tuan-tuan, akhirnya kita berangan-angan akan dapat syurga. Gitu. Astaghfirullahaladzim. Ya. Wa inna, kata Allah, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Itulah Al-Quran, ya. Dalam ummil kitab, Lauh Mahfuz, tempat yang sangat mulia, dan dia la'aliyun hakim. Quran itu tinggi darjatnya dalam Lauh Mahfuz dan juga penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian Allah sebut lagi. Ayat yang kelima. Afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Apa maknanya, tuan-tuan? Firman Allah Subhanahu wa taala, maka oleh kerana itu lepas ni semua kan,
Allah cerita tentang kelebihan, ketinggian, kemuliaan Quran. Allah kata, maka apakah kami akan memalingkan Quran itu jauh daripadamu? Ya, Allah gunakan di sini afanadribu ankumu dzikra. Dzikra kat sini Al-Quran. Ingat tak kemarin? Saya ingat 2 kuliah lepas ke 3 kuliah lepas. Di antara nama-nama Quran juga ialah Az-Zikir. Ingat tak? Ya, kenapa Quran tu dinamakan sebagai zikir? Ada saya dah huraikan kemarin panjang lebar, ya kan? Dalam ayat ni Allah gunakan perkataan zikir lagi. Ayat kelima. Yang mana maksud zikir di sini ialah Al-Quran. Jadi kata Allah, maka apakah kami akan memalingkan Quran itu jauh daripadamu? An kuntum qauman musrifin, hanya dengan sebab kamu itu merupakan kaum yang melampau batas. Ayat ini sebenarnya asal Allah turunkan ditujukan kepada orang-orang Quraisy Mekah yang degil, yang melawan, yang mengganggu Nabi SAW, yang menuduh Nabi bukan-bukan macam-macam tuduhan kepada Nabi. Jadi Allah sindir, Allah kata, aku kasih Quran untuk kamu, untuk bantu kamu jadi orang yang berakal, untuk kamu faham. Quran itu tinggi, mulia. Sebab aku nak kamu jadi mulia juga. Bukan daripada dunia, karangan penduduk dunia, tidak. Daripada Lauh Mahfuz, kata Allah. Tapi kamu pilih untuk melawan. Itu kauman musrifin. Kaum yang melampau batas. Ini orang-orang kafir Quraisy asalnya. Melampau batas. Ya, melawan. Kata Allah, kalau kamu melawan, kamu ingat kami akan palingkan jauh-jauh Quran daripadamu. Nampak tuan-tuan? Tidak akan. Allah tak akan palingkan Quran jauh daripada hambanya, walaupun hambanya pilih untuk melampau batas dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa, tuan-tuan? Ini selesai, ya. Hari kita tulis rajah-rajah gini untuk mudah kita faham, ya, untuk mudah kita faham. Lihat ayat ini. Dan ayat ini sepatutnya menjadi ayat yang menyentuh hati dan jiwa kita. Ya, satu lagi pengenalan tentang Al-Quran yang perlu kita faham, perlu kita kenal, perlu kita hayati dan perlu kita sedar apakah sebenarnya hakikat Quran itu untuk kita dan dalam kehidupan kita, ya. Baik, Allah kata, kamu ini asalnya orang Quraisy, ya, orang Mekah, ya. Kamu ini kaum yang melampau batas. Qaumam musrifin, kaum yang lampau batas. Dengan sebab kufurnya kamu, dengan sebab degilnya kamu, dengan sebab sikap melawannya kamu. Kamu kaum yang melampau batas. Asalnya Quraisy lah. Tapi bila kita baca, dia akan kena pada kita semua. Kena pada kita. Siapa pun kita. Kaum yang lampau batas. Allah kata tadi Allah turunkan Quran, kan? Betul? Tempat yang mulia, kan? Allah akan turunkan untuk beri pada manusia. Tapi kamu pilih untuk degil. Kamu pilih untuk melawan. Kata Allah, bila kamu ni kaum yang melampau batas, apakah, kata Allah, apakah kami, Allah, ya, akan palingkan Quran daripada kamu? Maknanya Quran langsung tak kena-mengena dengan mereka. Apakah maknanya? Kamu dah pilih untuk tak nak terima aku, kamu dah pilih tak nak beriman dengan aku, kamu pilih untuk tidak ikut pada Rasul yang aku utuskan, kamu pilih untuk tidak mahu dengar pun ayat yang aku bacakan. Apakah bermakna you will be left to your own desires? Kamu dibiarkan begitu, okeylah, it's up to you. Nak hidup, hiduplah. Pandai-pandai sendirilah. Ya, kamu tak nak terima Quran, sudahlah. Tak, kata Allah. Bila Allah soal, Allah tanya ni, Allah tak akan jadikan Quran seperti itu. Kamu degil macam mana, kamu lawan macam mana, kamu nak lampau batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana pun sikap kamu, Quran ini tidak akan dapat lepas daripada kamu. Dan kamu tak akan dapat lepas daripada Quran, kata Allah. Kami tak akan palingkan Quran daripada kamu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Quran ini kan kita kata az-zikir. Ya, Quran dalam ayat ni sebut sebagai zikir, salah satu daripada nama Quran. Zikir ini antara maksudnya ialah peringatan. Ingat tak kemarin? Antara makna zikir ialah peringatan. Dalam Quran ada banyak peringatan, sebab itu Quran namanya az-zikir. Ya, baik. Allah turunkan Quran, orang nak pilih lari macam mana pun, nak langgar macam mana pun, tetap peringatan ini tetap kena pada mereka.
Dan peringatan Quran kena pada mereka, ya kan? Walaupun mereka nak lari, peringatan ada dua. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi ni semua, saya haraplah ya yang dah ikuti kuliah kita pada hari Ahad, hari Sabtu pagi, bila senang ya, video rakaman kuliah kan masih ada dalam Facebook Masjid. Sesekali semak tuan-tuan puan sekalian. Ya, sebab kadang-kadang kita jumpa dengan kuliah yang baru, ayat baru, kita kena refer balik dengan apa yang kita dah belajar sebelum itu. Contoh, zikir. Itu salah satu daripada nama Quran. Dalam ayat yang kelima ini, Allah gunakan perkataan zikir. Ya. Antara makna zikir ialah peringatan. Peringatan melalui Quran. Quran itu juga basyir. Tuan ingat tak perkataan basyir? Ada kan? Ingat tak perkataan nazir? Apa basyir? Quran itu berikan peringatan baik. Ada peringatan baik. Peringatan baik maknanya apa? Kalau orang taat, orang beriman dapat syurga, ya kan? Kalau orang serah diri pada Allah, bertawakal, minta Allah kasih, ya kan? Kalau orang buat dosa, minta ampun, Allah ampunkan. Itu peringatan, khabar-khabar yang baik, ya. Tapi dalam masa yang sama, Quran juga nadhir. Quran mengandungi peringatan keras ataupun ancaman ataupun amaran. Ya, peringatan daripada Quran, kamu degil, neraka. Kamu melawan, celaka. Kamu dosa tak minta taubat pengampunan, memang sengsara, ya kan? Itu kan ada dua. Peringatan daripada Quran mengandungi ini dua aspek. Macam mana pun manusia nak lampau batas degil dengan Allah, Allah kata peringatan ini tetap kena untuk kamu. Peringatan keras amaran. Maknanya apa? Kamu degil, lawan, aku janjikan neraka. Betul tak? Jangan ingat bila kamu ni dah langgar perintah Allah, Allah tak turunkan bala kat dunia. Allah biarkan kamu terlepas, boleh mencaci Nabi macam-macam kamu suka. Apa ingat kami akan palingkan Quran daripada kamu? Means that peringatan, amaran, ancaman Allah itu will never befall on you. Tak. Kamu tetap tidak akan dapat lari daripada peringatan keras ini. Kalau tak ubah diri, tak ubah sikap, tak perbaiki amalan kamu, pegangan kamu, sampai masa bila dah terlambat, sampai ajal maut daripada Allah, peringatan keras daripada Allah pasti akan menimpa kamu. Tak ada siapa dapat halang, tak ada siapa boleh selamatkan kamu, wahai insan. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan puan-puan sekalian, manusia yang lari jauh macam mana pun, yang hanyut macam mana pun, ya, lemas dalam perhiasan dunia, yang hanyut di bawah arus nafsu, manusia yang jauh daripada Allah bertahun-tahun tak pernah kenal Tuhan, macam mana pun. Dalam Quran ada tak peringatan baik? Janji baik ada kan? Tetap Allah buka untuk orang macam gini, as long as you are willing to come back to me. Ya. Hari ini kamu pilih degil, ingat. Quran dah ingatkan. Nombor satu, amaran. Degil tak balik-balik juga, kamu akan dapat azab daripada Allah. Quran tak lepas daripada kamu peringatannya. Nampak? Tapi kalau kamu degil, jauh, kufur macam mana pun, kamu nak balik, Allah juga bawa berita gembira dalam Quran. Kamu akan dapat pengampunan daripada aku. Kamu akan dapat menerima rahmat dan cinta kasih sayang aku. Jauh macam mana pun kamu bergelumang dengan noda, dengan dosa, dengan kemungkaran, dengan maksiat, kamu jadi manusia paling jahat macam mana sekalipun, as long as you want to come back to me, nak datang balik kepada aku, ada basyir Quran itu, ada peringatan baik untuk mereka. Quran tidak akan Allah palingkan daripada manusia yang telah melampau batas. Melampau batas asalnya apa? Orang Quraisy itu berlaku kufur, tak nak tinggalkan sembahan berhala-berhala mereka. Ini kan pula kita, tuan-tuan puan sekalian. Ini kan pula kita. Kita yang pilih untuk beriman kan? Kita yang pilih untuk hidup jadi orang Islam kan? Kita yang masih lagi mengakui ada Tuhan dan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rasul untuk kita kan? Ada masanya kita bergelumang juga dengan dosa. Ada masanya kita kalah dengan bisikan nafsu kita sendiri. Ada masanya kita tewas dengan kilauan perhiasan dunia. Ada masanya kita lupa. Kita lupa tanggungjawab. Kadang-kadang kita lupa apa yang perlu kita laksanakan terhadap Allah dan terhadap orang-orang yang menjadi kewajipan tanggungan kita. Kita lupa. Manusia begitu. Tapi ingat bahawa Quran itu tetap Allah tujukan pada kita. Jangan abaikan Quran.
Jangan dalam kita buat dosa, kita rasa kita selamat. Oh, kita tak adalah aku punya terror. Macam mana pun tak kenalah apa-apa daripada balak, daripada Allah azab. Jangan tuan-tuan. Ya, Quran itu Allah turunkan kepada manusia, siapa pun manusia. Yang baik, yang jauh daripada Allah pun Allah turunkan amarannya ada. Tapi dalam masa yang sama, bila kita perlukan keindahan daripada Allah, walaupun kita jauh, jangan putus asa. Allah tak pernah jauhkan Quran daripada kita, walaupun kita yang pilih nak jauh daripada Allah. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Allah tak pernah jauhkan Quran daripada kita, walaupun kita sendiri sering pilih untuk jauh daripada Allah dan Quran kitabnya. Allah panggil kita, sudilah sesekali balik pada Allah. Jauh macam mana pun kita, baliklah kepada Allah. Mohon pengampunan kepada Allah. Ubah kalau perlu kita mengubah diri kita. Tinggalkan segala kesalahan, kebiasaan kita yang hanya mendatangkan laknat dan kemurkaan Allah selama ini kita tinggalkan. Allah tak pernah tutup pintu taubatnya untuk kita. Allah tak pernah menjauhkan kita daripada peluang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah tak pernah lokek dalam menurunkan rezeki, kurniaan, nikmat kepada kita walaupun kita jauh daripadanya. Ya, maka sebab itu kata Allah, apakah kamu yang dalam batas sekalipun, wahai Quraisy, wahai kafir yang tak nak beriman dengan aku sekalipun, kamu ingat aku akan jauhkan Quran daripada kamu? Tak. Ya, nak dengar, insya-Allah kamu akan dapat hidayah. Tak nak dengar, itu kedegilan kamu sendiri, tapi Quran tetap akan disampaikan. Nabi tak pernah cakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah datang dengan Quran bila berhadapan dengan orang degil, sudahlah, Quran ni cakap dengan kau pun tak guna. Jangan buang karalah cakap dengan orang yang nak dengar aja. Tak. Nabi sampaikan Quran pada semua. Ya, yang dah beriman, terus-terusan sampaikan Quran pada mereka, pengajaran peringatan daripada Quran untuk mereka. Yang masih pilih untuk kufur sampai dia bosan, tuan-tuan sekalian, orang-orang kafir sampai penat dengar kata-kata Nabi. Nabi sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada di antara mereka itu yang Allah buka pintu hatinya. Begitu kita dengan siapa pun, jangan putus asa. Ya, jangan tengok orang tu degil sangat, sudahlah. Cuma caranya tak kena-kena. Ya kan? Kalau dengan anak-anak sendiri mungkin ada peluang kita marah sikit kalau dia degil, ya kan? Kita tegas sikit bila dia tak nak solat sebagai contoh, ya kan? Cubit-cubit sikit, ya kan? Sebab kita ayah, kita ibu. Tapi dengan jiran tetangga takkan kita nak buat macam gitu, tak sembahyang kita pukul dia, tak boleh lah tuan-tuan. Tapi pokoknya cara menyampaikan mesti berterusan, kena dengan caranya, kena dengan tempatnya, kena dengan hikmahnya. Mungkin dengan tunjuk contoh teladan kita tahu jiran kita jenis ataupun adik-beradik kita mungkin sebagian jenis tak solat. Tak ada masalah. Sesekali hari raya pergi rumah dia, rumah Abang Long kita pergilah raya, pergi rumah dia. Kita tahu dia tak sembahyang. Kita tahu nak cari sejadah rumah dia cukup susah, ya. Kita tahu rumah dia ada duduk 5 orang, sejadah cuma sekeping aja tuan-tuan. Itu pun tak pernah pakai. Kita pergi rumah raya rumah dia, tak payah cakap banyak kalau bukan jenis orang yang boleh dengar kata-kata. Siapa? Bang, masuk sembahyang lah ni, minta sejadah saya. Kita anak beranak datang, kita sembahyang jamaah rumah dia. Itu sebahagian daripada keterangan, penjelasan, dakwah kita kepadanya, ya kan? Dengan cara tunjuk contoh teladan. Takkan abang kita nak marah. Kau sembahyang kat luar, rumah aku tak dibuat sembahyang. Mana ada orang Islam lemah macam mana pun iman cakap tempat rumah dia tak dibuat sembahyang. Ya kan? Sembahyang. Pokoknya apa? Seperti mana Allah tidak pernah menjauhkan Quran, memalingkan Quran jauh daripada hamba-Nya yang hanyut macam mana sekalipun, kita sebagai hamba Allah yang beriman, jangan jauhkan agama, nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Jangan kita penat, ya dah bosan dengan orang tertentu, sudah kita jauhkan daripada. Tidak. Cuma caranya itu yang kena dengan dia. Ya, sesuai dengan keadaan yang kita hadapi bersama. Jadi insya-Allah alhamdulillah saya rasa masa tidak mengizinkan untuk kita sambung sampai ayat yang ke-8, tetapi saya rasa cukup ya pengenalan tambahan tentang Quran yang dapat kita kongsi bersama dalam pertemuan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita buat summary sikit, ringkasan. Yang pertama hari ini kita dapat bahawa Al-Quran itu merupakan kitab yang jelas dan memberikan penjelasan. Ya kan? Kedua, Quran itu bahasa Arab, walaupun bahasa Arab bukan bahasa kita, tapi Allah hendak kita menggunakan akal, kita dapat memahami ayat Allah. Kita faham ayat Allah, akhirnya kita jadi orang yang berakal, yang ada kecerdikan, yang mahu menggunakan nikmat akal yang dikurniakan oleh Tuhan. Ya kan? Nah, itu kita katakan tadi, kata Allah, kami jadikan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu faham,
tapi daripada asal perkataan berakal. Ingat tuan-tuan? Kemudian seterusnya kita baca tadi bahawa Quran ini satu kitab yang tinggi darjatnya. Sebab sebelum diturunkan ke langit dunia, sebelum disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu melalui malaikat Jibril, Allah letak terlebih dahulu Quran itu dalam Lauh Mahfuz, ummil kitab. Ya, dalam kitab induk. Dalam Lauh Mahfuz macam-macam catatan ilmu Allah. Macam-macam catatan ketentuan-ketentuan qada dan qadar Allah. Tapi Quran dalam Lauh Mahfuz itu tempatnya tinggi. Sebab Quran itu penuh dengan ilmu, penuh dengan kita kata kebijaksanaan. Quran itu penuh dengan susunan yang indah. Itu hakim. Aliyun hakim. Kita ambil pengajaran rumusan, jangan jadi hamba Allah yang sombong. Allah kasih hadiah begitu istimewa, luar, out of this world. Ya. Hadiah luar daripada dunia. Ini kalau kita kalau dapat hadiah apa, kita kata alah ni lokal aja, kita nak yang imported punya, ya, import quality kita ndak. Oh, datang daripada London aku ndak. Beli buatan made in Singapore. Alah, ya kan? Ini Tuhan kasih, ni bukan made even in this world. Ya kan? Firman Allah daripada sisi Allah sendiri dalam Lauh Mahfuz, tempatnya tinggi. Lauh Mahfuz tempat lebih tinggi daripada langit 7 lapisan. Ya, maka kita hargai Quran dan kemudian Allah berikan peringatan, apapun pilihan kita. Hatta kalau manusia pilih untuk jauh daripada Allah pun, Allah tak campakkan Quran itu jauh daripada kita. Ya, Quran yang dinamakan sebagai zikir mengandungi peringatan, peringatan itu tetap Allah sediakan untuk kita. Sama ada peringatan dalam bentuk amaran keras kalau kita pilih terus dalam kejahatan, ataupun peringatan indah lembut, cinta kasih sayang Allah menerima kita seadanya bila kita mahu kembali mohon pengampunan daripada Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, ya, ada barakah daripada ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita, insya-Allah. Kita teruskan kehidupan, pegang dengan tali Allah, jalan atas jalan yang ditentukan oleh Allah. Itulah jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah pelihara kita sampailah akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita penuh berjaya mendapatkan keridaan dan kecintaannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sayang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kasih pada semua semata-mata kerana Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.